Tapi ketahuilah wahai para penyokong PN, kamu telah terlalu lama diperbodohkan oleh pemain-pemain politik, ya, oleh setro-setro upahan politik. Mereka dapat duit NGO, mereka bergaduh, berebut dedak mereka. Dapat duit NGO ni berebut dedak, saudara. Lepas tu dia buat live. Oh, rakyat tengah lapar sekarang ni. Rakyat tak makan, barang mahal, rakyat tak makan, rakyat lapar. Oh, dia kata rakyat lapar, dia kenyang. Cuba tengok setro dia orang perut. Tengok perut Papa Gomo, tengok perut Salim Papu Kari, tengok perut Ratu Badak. Ada macam mana apa? Korang je on ni kuah kering. Kuah kering pasal apa? Tak cukup duit. Pasal apa tak cukup duit? Ada duit pergi derma jihad dekat Lebai. Ada duit pergi bayar saman dekat Lebai. Ustaz-ustaz Lebai kena saman, kamu bayar. Kereta Lebai tu kena rosak, kena langgar, kamu bayar. Dengar ceramah, kamu bayar. Derma RU355, kamu bagi. Nak saman Sarawak report pun kamu bagi. Kuruslah kamu. Ada duit bagi kat Lebai, tapi satu benda pun tak berhasil. Cuba ingat balik duit kamu yang pernah kamu keluarkan kepada parti tu. Apa hasil? Apa hasil, saudara? Setiap ceramah kamu bagi untuk mereka perjuangkan Islam. Buat perhimpunan RU355 di Padang Merbuk berapa kali? Itu di Padang Merbuk. Di tempat-tempat lain, di negeri-negeri lain. Pakai baju ungu, belilah t-shirt ungu. Yang kaya-kaya orang jual t-shirt. Belilah stiker, bubuh kereta, bubuh kat motor. Yang kaya itu kan jual stiker. Ya. Lepas tu, beli baju, beli stiker. Derma lagi. Konon-kononnya nak mengangkat RU355. Sekarang mana pergi RU355? Mana pergi? Siapa yang akan buat? Ni, Kerajaan Malaysia Madani yang akan buat, saudara. 1 sen pun duit penyokong Kerajaan Perpaduan tak keluar. Tapi RU355 kami akan bawa di Parlimen. 1 sen pun duit rakyat kami tak minta. Kenapa? Pimpinan kami ikhlas nak buat. Kami ikhlas nak buat. Kami tak perlu ceramah. Kami tak perlu gunakan slogan. Kami tak perlu jual baju. Tak perlu jual stiker. Dalam Parlimen ini akan dibentangkan RU355 di bawah Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Yang kamu keluar duit tak tahu berapa juta dah ambil. Kamu jual t-shirt, jual stiker-stiker, mana pergi? Jadi kerajaan sebut pun tidak. Akhirnya Allah berikan berikan peluang ini kepada Kerajaan Perpaduan untuk buat. Allah tak beri peluang kepada Lebai untuk buat, saudara. Pasal Allah tahu bahawa Lebai ini hanya menunggang agama semata-mata. Sebab itulah perkara yang mulia seperti RU355 ini Allah tak beri kepada puak Lebai yang buat. Kami yang akan buat. Kerana kami tidak pernah menunggang. Kami tidak pernah gunakan RU355 dalam ceramah-ceramah parti kami. Kami tak gunakan RU sebagai slogan. Kami tak letak pun dalam manifesto. Tetapi kami lakukan. Kenapa? Kerana kami sedar untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Untuk menyelaraskan segala undang-undang seluruh negeri dalam Malaysia ini. Perlukan kepada pindaan. Inilah yang kami buat. Bukan macam kamu. Bila hilang kuasa, baru nak jadi hero konon-kononnya mempertahankan Mahkamah Syariah. Ku berhimpun depan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nek Elin. Baca doa lah, laknat lah, solat tahajud lah, solat hajat lah depan mahkamah. Kenapa Mahkamah Persekutuan saja? Mengapa mahkamah di akhir perbicaraan? Bagaimana dengan mahkamah sebelum ini? Di zaman kamu kerajaan. Nek Elin memfailkan tahun 2021. Zaman kamu jadi kerajaan. Mahkamah pertama. Kalau kamu nak halang, itulah peluang terbaik untuk kamu halang Nek Elin. Sebab tu dia memfailkan. Tapi kamu buat apa? Kamu tidur. Kamu bersandar kursi empuk. Masing-masing dapat menteri. Boleh kata tak tahu. Kami tak tahu. Ana tak tahu. Ana tak tahu Nek Elin tu. Jadi kerajaan semua tak tahu. Judi naik, Ana tak tahu judi naik. Ana tahu judi naik.
Tuhan bagi peluang jadi kerajaan. Walaupun cara tebuk atap. Sebab apa? Ada hikmahnya. Ada hikmahnya, saudara. Walaupun cara tu cara pengkhianatan. Mereka rampas mandar rakyat. Tetapi Tuhan takdirkan berlaku. Sebab apa? Sebab Tuhan nak tunjuk kepada umat Islam dalam Malaysia ini. Perangai parti PAS. Perangai parti PAS di bawah kepimpinan Lebay Hadi ini. Cakap sembang di luar. Jihad bagai. Bila hilang kuasa, barulah nak bercakap apa yang terkandung dalam Al-Quran. Barulah hilang kuasa, barulah sedar, oh perlembagaan ini penjajah rupanya. Oh yang gitu-gitu tu penjajah rupanya. Masa jadi kerajaan, wallahi, wabillahi, watallahi, saya Abdul Hadi bin Awang, ahli Parlimen Marang, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Masa dia jadi kerajaan, hilang jawatan, perlembagaan penjajah, perlembagaan kafir, perlembagaan taghut. Hakim ini hakim bukan bijaksana, hakim itu hakim bijak sini sebab memakai perlembagaan yang direka, yang dicipta oleh penjajah. Bila hilang kuasa, saudara, masih lagi nak percaya ke parti Lebay? Mana otak yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Apakah otak kita begitu murah nilainya dengan hanya terpedaya dengan serban dan janggut dan jubah? Ini masalah orang Melayu kita. Pandang zahir je. Sebab itulah ada orang mengaku cucu keturunan Rasulullah. Habis semua sambut. Dan sekali ada yang keluar duit puluh ribu nak pergi umrah dengan keturunan Rasulullah kononnya. Last sekali dengan cerita tertipu. Dengan cerita tertipu. Kita dah bagi tahu. Allah pun dah sebut. Manusia yang dikasih bukan kepada keturunan dan sebagainya. Mereka yang bertakwa kepada Allah, itu yang lebih mulia. Tapi kita orang Melayu ni pantang orang mengaku sikit kita Nasrullah. Oh kita tak ada selidik lagi. Sebab itu Lebay senang dapat pengaruh, saudara. Pasal dia tahu perangai kita ni. Perangai kita tak nak guna akal. Sebab itu Aman Prestin pun boleh kumpul berjuta-juta. Dia boleh beli jongkong emas. Dia boleh beli hotel. Dia boleh simpan duit banyak. Sebab dia tahu kelemahan orang Melayu ini. Tak nak guna otak. Berpolitik pun macam itu. Nak melabur pun tak nak guna otak. Mengaku je Rasulullah. Nampak muka berseri sikit. Ya, berjanggut sikit. Rupa Cak Arab, hidung panjang sikit hidung. Berjambang sikit. Naik kuda. Keturunan Rasulullah. Jual nama Palestin sikit. Jual nama Palestin sikit. Kita pun bagi duit kat dia. Last sekali siapa untung? Nak salah siapa? Nak salah DAP? Sebab tu parti PAS boleh hidup. Percayalah saudara, kalau ramai orang Melayu Islam yang bijak gunakan akal, yang tak jahil, lama dah parti PAS kena kubur. Mereka bukan pandai. Mereka bukan bijak pun dalam ekonomi. Tak boleh mentadbir pun, saudara. Tetapi mereka dapat pengaruh kerana saudara lemah. Mereka kuat. Parti mereka kuat sebab apa? Sebab atas kelemahan saudara. Atas kejahilan saudara. Yang tidak pernah menggunakan akal dan fikiran. Sebab itu Haji pernah sebut. Dia mensasarkan golongan jahil. Lagi ramai jahil, lagi kuat parti dia. Ini tujuan kami memberi pencerahan. Sebab kami tidak mahu ramai jahil. Kesian saudara. Bila dah masuk dengan kebulan parti itu, yang PhD pun jadi bodoh. Percayalah. Dalam politik ni, dia tak pandang akademik. Dia tak pandang sijil. Kau PhD ke SPM ke SRP darjah 6 pun tak penting saudara. Yang penting kita bijak ke tidak bijak berpolitik dan kita menilai orang-orang politik ini. Berapa ramai dalam PhD bila masuk politik jadi bodoh sebodoh-bodohnya. Seperti Mastura tu, PhD tu. Tapi mengapa dia jadi bodoh sebodoh-bodohnya sampai nak baca keturunan Cimpeng boleh sebut suka-suka hati dia sebut. Tak bodoh. Katanya mula darjah 6 pun dia tahulah.
Tak percaya cuba tanya anak kita. Ling Goeng tu keturunan ada kena-mengena tak dengan Chimpeng? Dia pun tahu tak ada kena-mengena. Lee Kuan Yew tu ada kena-mengena tak dengan Chimpeng? Dia pun tahu tak ada kena-mengena. Tapi Mastura, PhD, ustazah lagi. Tudung lapus sampai ke lutut. Tapi fitnah. Setan pun tabik dengan dia. Setan pun tabik. Sama Nabi Hadi. Sama Nabi Hadi. Sebab itu, pepatah Cina mengatakan, ikan busuk bermula dari kepala. Jika kepala dia kaki fitnah. Kalau kepala dia jahil, habis yang bawah. Tak kira lah kau PhD ke apa ke, habis bodoh sebaka. Bila presiden pun kaki fitnah, menulis fitnah, memecah belahkan orang, tak pelik kalau yang lain ni sama. Tak pelik one on lagi teruk. Jadi kewajipan kita sebagai umat Islam untuk mencelikkan orang-orang ini. Nak membuang kejahilan tak boleh, saudara. Dalam dunia ni sampai kiamat akan ada orang jahil, tetapi kewajipan kita mengurangkan orang yang jahil ini. Kalau kita tahu, kita tak bagi tahu orang, kita berdosa. Kita tahu PAS tu tak betul. Kita tahu PAS itu menunggang agama, tetapi kita tak bagi tahu orang, kita tanggung dosa, saudara. Sebab ini isu agama. Isu agama. Jangan sekarang. Sekarang ni kalau saudara dengar ceramah PAS, oh macam dia lah pejuang agama. Konsep tak boleh. Tapi dah asli berlaku kat konsep kat Kedah. Ya. Malam Syaban. Berlaku konsep. Lepas tu tak tahu menahu, dia kata. Tak tahu. Oh, lepas tu dia kata, langgar peraturan. Duk singkap kain orang. Ini perangai ni. Duk singkap maksiat tempat orang, dah maksiat dalam negeri sendiri. Nak kata apa? Konsep di Kuala Lumpur, oh, bukan mencerah mata lebai duk tengok salah. Berlaku di Bacok, ni, suara bogel. Di Bacok. Oh, boleh. Di Kedah, mak baru ni. Malam orang sambut Nisfu Syaban. Boleh pula. Tapi tak apa, itu konsep dakwah sebab kami dah selawat dulu. Oh, boleh menghalalkan konsep macam itu, selawat dulu. Macam tu. Nak main dengan pelacur, sebelum nak buat projek dengan pelacur, baca doa jimat dulu. Macam tu. Nak minum arak, baca bismillah dulu. Nak makan babi, sembelih dulu. Macam tu. Sebab tu saya kata hipokrit. Hipokrit. Kerja kau nak cari salah orang. Kerja kau nak singkap kain orang. Padahal bawah kain kau, dalam kain kau penuh dengan kurap. Akhirnya tidak perlu orang nak pergi singkap kain kau, engkau singkap sendiri. Itu kerja Tuhan. Kerja Tuhan. Kita tak perlu singkap dia. Selama ni keaiban buat-buat dia, tak perlu kita singkap, saudara. Mereka singkap sendiri. Macam itulah berlaku pada setro-setro dia. Tak perlu nak kita campur kat dia orang, nak pecah belah. Dia sama dia dah bergaduh sekarang. Kau tuduh aku makan duit, kau tuduh dia makan duit, kau makan duit, tak tahu siapa yang makan duit. Kau dapat duit, kau makan duit nak yatim lah, kau makan ni lah. Sama dia berbalas sekarang, saudara. Alhamdulillah, ya, saya silut kawan saya yang selama ni buat live. Ramai rakan-rakan kita buat live yang pro pada kerajaan perpaduan. Kita tidak pernah bergaduh sama kita. Sebab apa? Sebab kita kerja ikhlas. Kita tidak dibayar. Apa nak direbutkan? Kita kerja ikhlas. Bila kita kerja ikhlas, terpulang pada kita lah nak buat live bila. Buat siapa sebab pagi, buat pagi. Siapa sempat tengah hari, buat tengah hari. Macam saya sebab petang macam ni. Saya buat petang ni. Saya tak sempat malam, orang lain buat. Saya tak buat kat TikTok, saya buat kat YouTube. Yang penting, ada masa kita buat. Kenapa? Kita rasa wajib bagi kita mempertahankan kerajaan perpaduan ini. Daripada terjatuh kepada puak-puak pengkhianat yang 33 bulan dulu memerintah negara penuh penderitaan. Jauh balik, saudara. Nak ulah pasal agung je. Kan? Itulah. Janganlah nak komen-komen ni api-api kan saya. Saya ni tak boleh api-api. Orang tua-tua kalau cakap dia boleh kan panjang.
Apa lagi Agong kata? Tadi saya sebut, dia kata dia tidak akan layan mana-mana cara nak jumpa dengan dia. Datanglah Mahathir ke Mamat Kerala tu ke duduk pintu istana, pagar istana, pergilah. Itu hari saya sebut lah. Kan? Itu hari-hari terakhir Sultan Pahang Jadi Agong, dia duduk pintu pagar istana tu. Kan? Kerala ni. Itu usaha terakhir tu. Siapa dia yang bawa? Tu cikgu Musibat tu. Dengan Gomo, Papu Kari tu. Itulah geng dia. Sekarang ni Mamat Kerala tu dah tak ada kawan. Lebih Hadi pun tak nak layan sangat dah. Din Cirit pun tak nak layan sangat dah. Last sekali berkawan dengan Cikgu Musibat, kawan dengan Gomo, kawan dengan Papu Kari. Itulah image ni Mahathir ni. Begitu sekali tuan hina dia di penghujung usia dia ni, menghampiri 100 tahun. Macam tu tuan hina dia. Yang kata negara lawan terulung. Last sekali kawan dia siapa? Cikgu Musibat. Kawan dia siapa? Gomo. Kawan dia siapa? Papu Kari. Mana pimpinan yang lain? Tak ikut dah. Saudara. Secara tidak langsung Allah telah menjatuhkan maruah Mamat Kerala ni. Sebelum itu dia pun dah jatuhkan maruah dia, kalah Langkawi, hilang deposit di Langkawi. Allah tunjukkan bagaimana tercemar dan aibnya Mamat Kerala ini. Anak dia hilang deposit, keturunan-keturunannya habis bertanding, hilang deposit. Sebelum ini dia berdabik dada. Lepas tu dalam PH. Jadi orang tua tak kenang budi. Duduk dalam PH jadi Perdana Menteri. Puak-puak dia berdabik dada. Nasib baik Mahathir masuk dalam PH. Kalau Mahathir tak ada lah, kalau Mahathir tak masuk, PH tak boleh jadi kerajaan. Sebab Mahathir masuk PH lah, PH jadi kerajaan. Dia punya hujah puak-puak tu. Kan? Bukan nak terima kasih, kita terima dia jadi Perdana Menteri. Dia bangga. Konon sebab dia lah kita jadi kerajaan. Maka dia yang bawa, konon-kononnya dia yang angkat kita jadi kerajaan. Last sekali Tuhan tunjuk, dia sendiri yang menjatuhkan kerajaan tu. Dia sendiri yang menjatuhkan. Konon-konon nak jadi Perdana Menteri lagi di bawah kerajaan yang lain. Jatuhkan PH, dia nak jadi Perdana Menteri lagi bawah kerajaan yang lain. Konon-kononnya UMNO dah berjanji sokong dia, PAS dah berjanji nak sokong dia, Bersatu dah berjanji nak sokong dia akan jadi Perdana Menteri. Last sekali kena kencing Mahathir ni. Memang layak pun dia kena kencing. Sebab engkau khianat. Bila kau khianat, engkau akan dikhianati. Mahathir khianat Pakatan Harapan. Last sekali UMNO, PAS, Bersatu khianat dia. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri lepas itu. Maksudnya, yang dikejar tak dapat, yang dikendong kececiran. Dah elok dah jadi Perdana Menteri. Agong dah bagi tahu dah, jangan letak jawatan. Jangan letak jawatan. Ini Agong sendiri bagi tahu. Dia dah bagi tahu Mahathir jangan letak jawatan, tapi dia confident. Saya nak letak juga. Sebab saya tak mau jadi Perdana Menteri bawah kerajaan PH. Saya nak mau jadi Perdana Menteri bawah kerajaan paduan bersama UMNO, PAS, Bersatu. Sebab apa? Sebab bila bersama dengan UMNO, bersama dengan PAS, bersama dengan Bersatu, maksudnya apa? Dia boleh jadi Perdana Menteri tanpa dia perlu fikirkan kena serah jawatan pada Anwar. Itu aja. Kalau bawah kerajaan PH, kalau dia masih jadi kerajaan PH, dia terpaksa ikut perjanjian serahkan kepada Anwar. Yang ini dia tak mahu. Sebab itu dia jatuhkan dulu kerajaan PH supaya dia jadi Perdana Menteri di bawah kerajaan bersama PAS, bersama dengan UMNO ketika itu dan bersama dengan Bersatu. Maka Anwar akan tercampak dalam politik. Ini perancangan Kerala. Tapi wama karallah wallahu khairul makirin. Dan kamu merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tinggal, yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran, dan dia menjadi manusia yang paling bangsat, yang sehina-hina manusia hari ini dalam Malaysia. Akhirnya kawan ni Gomo, Musibat, Kari duduk pintu pagar istana macam peminta sedekah. Ada orang lain ada. Musibat sebelum tu cakap kita akan bertemu, turunlah ramai-ramai pakcik-pakcik, kita akan pergi istana, raja-raja kita akan
Hakiskan, kuasa raja-raja akan dimusnahkan, Islam terhakis, Melayu terancam. Ayo kita ramai-ramai. Raja nak jumpa, raja dah janji dah nak bertemu dengan kita. Ada 3 wakil. Sedap dia dipromosi. Sebab apa? Nak panggil orang ramai datang. Orang Melayu ramai datang, orang ramai ke istana. Nasib baik tidak ramai sangatlah yang bodoh. Berapa orang yang bodoh. Dan ada yang tertipu. Nak kata bodoh tidak juga. Tak sampai hati juga saya nak katakan orang tua-tua ni bodoh. Pasal orang tua tak tahu apa, saudara. Ya? Yang duduk kat Besut, Dungun, Kemamang tu, yang duduk ulu-ulu di Kedah, Sungai Petani, Sik apa semua ni. Dia kadang orang tua dia tahu apa. Bila datang wakil kata, makcik, jomlah kita pergi Kerompor makcik. Nak pergi istana ni. Pasal apa pula nak pergi istana ni? Agung kita dah, raja-raja kita habis nak makcik. Habis dah DAP nak ambil kuasa di raja ni, kita kena turun makcik. Kita nak serah. Agung dah bersedia jumpa kita ni. Jomlah kita turun makcik. Makcik bila dengar macam tu, sangguplah tinggal rumah. Kan? Sanggup tinggal rumah. Selama ini nak tinggal rumah susah orang tua ni. Ha? Bila anak dia duduk Kerompor tu, nak ajak mak dia pergi Kerompor, jom nak mak datang rumah saya ni kat KL. Mak dah lama tak datang rumah saya kat KL. Marilah duduk sehari 2 hari kat KL. Tak boleh dah, macam mana nak tinggal ayam itik ni. Ayam itik ni siapa nak bagi makan ayam itik ni? Siapa nak jaga lembu? Ni alasan orang tua tak nak pergi mana dia. Tapi bila jual nama raja, dia sanggup tinggalkan ayam itik dia, saudara. Dia sanggup tinggalkan ayam itik dia demi nak pertahankan raja. Maka dia pergi ke istana. Sampai istana, duduk di pagar. Orang tua dia duduk tepi longkang. Mahathir datang berdiri tepi pagar, macam tu. Baca memorandum, lepas tu Mahathir belah nak kata mewah dia. Yang tinggal musibat, yang tinggal gomo, yang tinggal kari. Seorang gomo, seorang kari, masih semua jadi. Boleh kari je lah korang semua. Lepas tu kau balik tambang sendiri. Dapat RM20 kot dia bagi. Makcik ni balik lah. Sampai hari ni, mana? Makcik tu duduk ke Terengganu. Elok pula Agung kat Parlimen hari ni. Kata Agung dah hilang dah kuasa. Tu baru tahu. Baru tahu kena tipu. Daripada anak muda sampai ke orang tua. Kan? Jadi mangsa penipuan puak-puak ni.